Okey, seterusnya kita lihat pula contoh soalan nombor 3. Okey, sebanyak 1375 keping voucher telah diedarkan ke setiap sekolah. Hitung jumlah voucher yang diedarkan ke 25 buah sekolah. Okay, kat sini ayat matematik apa ya clue kat situ? Dah menunjukkan dia darab sebab dia kata sebanyak 1375 keping voucher telah diedarkan ke setiap sekolah. Ya adik-adik, nampak tu. Kat situ dah ada clue di mana kita kena darab ya adik-adik. Okey, adik tengok sini ya. Cikgu tukar. Kat sini kan nampak tu. Nampak 1375 keping ke setiap sekolah. Jadi apa-apa adik kena tentukan apa yang dicari dan apa yang diberi dan apa yang dicari. Lepas tu diedar ke 52 buah sekolah kan. Okey, kita tengok. Okey, nampak tu. Diberi 1375 voucher diedarkan ke setiap sekolah. Lepas tu dicari jumlah voucher bagi 25 buah sekolah. Lepas tu kita kena buat ayat matematik macam ni. Barulah adik faham macam mana kita nak buat. So seperti biasa kita akan tengok nombor yang besar ni. Nombor yang besar dia apa? 1375 kan. Okay, jadi kita kena tulislah. Sekali lagi cikgu tulis dalam bentuk lattice lah supaya senang ya adik-adik. Cuba buat dalam bentuk lattice, lebih mudah lah untuk mengelakkan kesilapan. Kalau setengah-setengah tu yang buat dalam bentuk lazim. Tapi sekiranya adik dah biasa buat bentuk lazim, teruskan buat bentuk lazim. Tapi kena berhati-hati apabila mengumpul semula. Okey, kita tulis macam biasa 1375. Okey, lepas tu darab. Okey, darab berapa? 25. 25. Okey. So mula-mula adik kena darab dengan survey 2 lah. Ini adik boleh rujuk survey sama-sama dengan cikgu ya. So 5 darab 2 berapa adik-adik? 5 darab 2 10. Survey 10 je kan. Mesti dah pandai dah. Okey, 1 sifar. Okey. Lepas tu 7 darab 2 ya 14. Tengok survey ya sama-sama dengan cikgu. 3 darab 2 6. 3 darab 2 adalah 6. So macam nak tulis sifar 6. Okey, 1 darab 2 2 sifar 2. Okey, dah selesai untuk darab dengan 2. Kemudian kita pergi pula kepada darab dengan 5. 5 darab 5. Okey, tengok survey 5 ya. 5 darab 5 25. 7 darab 5 berapa adik-adik? 7 darab 5 ya 35. 3 darab 5 15. 1 darab 5 5 sifar 5. Okey, bila dah selesai, adik kena tambah secara menyerong ni lah. Lorong-lorong menyerong ni. Susah belum menyebut ni. So, ini jawapannya berapa adik? Ini 5 lah. Dia satu jada. Lepas tu, lorong kedua 5 tambah 2, 7. Lepas tu, lorong ketiga 1 tambah 4, 5. 5 tambah 5, 10. Tambah 3, 13. 3 di sini. 1 bagi sebelah. Okey. 1 tambah 1, 2. 2 tambah 6, 8. 8 tambah 1, 9. Tambah 5, 14. So, 4 di sini. 1 bagi sebelah. Okay, 1 tambah 2, 3. Lepas tu sifar lah. Tak ada apa-apa. Macam biasa kita akan secara begitulah. Okay, jadi jawapannya apa? Dah nampak kan tu? Ya, 34,375. Kita kena abaikan yang sifar di depan tu lah. Betul tak? Ya, betul. 34,375. Jadi bilangan voucher yang diedar ke 25 buah sekolah ialah 34,375 keping. Ya, senang kan? Okey, bagi soalan seterusnya iaitu soalan nombor 4. Sebuah kilang mengeluarkan 14,186 buah bank kuasa dalam sehari. Apa bank kuasa tu ya, adik-adik? Sebenarnya dalam bahasa Inggeris kita sebut power bank. Selalu kita panggil power bank kan, yang untuk charge kita punya handphone kan. Power bank ya, bank kuasa dalam sehari. So 32 buah bank kuasa dimasukkan ke dalam setiap kotak. 32 tadi masuk dalam setiap kotak. Setiap kotak tu main satu kotak. Berapakah kotak yang diperlukan? Lepas tu dia tanya berapakah baki
bank kuasa itu. Jadi kita kena tengoklah apa dia bagi, apa dia beri, apa yang kita nak cari. Sebuah kilang dia bagi berapa ni? 14,186 buah kuasa dalam sehari dihasilkan. Lepas tu 32 ni dimasukkan ke dalam satu kotak. Setiap tu maknanya satu. Kena faham berapakah kotak. Dia minta berapa kotak yang diperlukan bagi nak letakkan semua bank kuasa tu. Jadi macam mana? So kita tengok ya. Jadi tengok ni okey, 14,186 buah bank kuasa dikeluarkan. Jadi dia nak masukkan dalam satu kotak tu tapi boleh muat 32 buah bank kuasa saja. Jadi macam mana nak kira ni? Ya, kita kena bahagi 14,186 bahagi dengan 32. Alah, susah pula kata adik ni. 32 cikgu survey. Senang aja survey 32. Kan cikgu pernah ajar adik-adik buat survey. Survey apa adik? Ingat tak? Survey kahwin. Jadi survey kahwin dengan apa tu? Survey kahwin 3 dengan 2, betul tak? Survey kahwin 3 dengan 2. So ni jadi 32. Ambil survey 3, buatlah. Ni kan. Kita buat macam ni. 3, 6, 9, 12, 15. Okey, 2 pula. Tak payah buat banyak, tak apa. 2, 4, 6, 8, 10. Okey, kalau kahwin 32 tu 32. Lepas tu 64. Lepas tu 96. Lepas tu 128. Lepas tu ni sebab dia ada 4 digit kan. Bila ada 4 digit, ini kena tambahlah 1. 5 tambah 1 6. Okey, jadi kenalah buat bahagi. Okey, kena buat bahagi adik-adik. Okey, ayat matematik dah ada. So kita kena selesaikan. Kita dah dapat survey bahagi survey 32 ni, kita padam. Cikgu buat separuh dululah. Tak apa, cikgu rasa. Okay, kalau tak cukup kan kita tambah ya. Okey, seterusnya kita pun bahagilah 14,186 bahagi dengan 32. Okey. Sekarang kita kena, boleh tak kita ambil 14? Tak boleh sebab dia lebih kecil. So kita kena ambil berapa? 141. Betul tak? Kita kena ambil 141. Kat sini ada 141 tak? Dia berada di antara apa? Berada di antara 128 dengan 160. So kita kena ambil berapa? Ni 1, 2, 3, 4. 4 lah. So 32 darab 4, 128. Ni pada 128. Lepas tu kita kena tolak lah. Ni pinjam 128 tak boleh kan? Pinjam lah. So 11/8 3. Okay, yang ni 3 tolak 2 1. Lepas tu bawa turun 8. 138. Sekali lagi kita kena ambil 128 lagi. Betul tak? Kan? Betul tak adik-adik? Bawa turun kita ambil 128 lagi. Okay, jadi berapa? 4 juga. 100. Lepas tu kita tolak 8 tolak 8 sifar 31. Bawa turun 106. Okay, jadi 106 bagi 32. Nak ambil yang mana adik-adik? Ya, kita ambil yang 96 lah. 96 berapa? Yang ketiga. Okey, jadi tolak 6 tolak 6 sifar 1. Okey. Jadi nampak tu. Ada baki lah. Jadi jawapannya betul tak? Kita cek ya. Okey, kita cek adakah jawapan tadi betul. Ya, 443 baki 10. Nampak ni katakan baki tadi. Ni yang dikatakan baki. Okey, ni baki adik-adik. Ni baki. Okey, jadi baki power bank tu ada 10 lah. Betul kan? Jadi bilangan kotak yang diperlukan ialah 443 kotak lah cikgu terpadam. Jadi bilangan kotak yang diperlukan ialah 443 kotak. Baki bank kuasa ialah 10 buah. Betul lah kita kira tadi. Okey.
Okey, kita tengok pula soalan nombor 5 ya adik-adik. Contoh soalan nombor 5. Okey, nampak ni. Seorang pekerja ladang ayam memasukkan 84 buah sangkar ayam ke dalam lori. Sangkar kecil tu ya adik, bekas lah. Okey, setiap sangkar ayam ada 8 ekor ayam. Ya, satu sangkar ada 8 ekor ayam. Sangkar ayam itu diagihkan sama banyak ke 7 buah pasar. Berapakah bilangan ayam yang dihantar ke setiap pasar? Panjang ya cikgu ayat ni. Memang panjang. Sebab itulah adik kena faham. Lepas dah faham, barulah adik boleh buat ayat matematik. Okay, nampak? Kita tengok betul-betul. Supaya adik lebih faham. Okey, kita tengok ya. Seorang pekerja ladang ayam. Okey, dia 84 buah sangkar ya. 84 buah sangkar ni dalam lori. 8 bekas lah, bekas-bekas. Nampak ni bekas-bekas ni ada 84 katakan ya. Lepas tu dalam setiap tu maknanya satu sangkar tu ada 8 ekor ayam. Dalam satu bekas ni ada 8 ekor ayam lah. Okey, lepas tu sangkar ayam itu diagihkan. Dia nak agih kepada mana? Dia nak pergi hantar ke 7 pasar. Okey. So berapakah bilangan ayam dihantar ke setiap pasar? Dia nak minta satu pasar ni berapa ekor ayam telah dihantar. Okey, jadi bila adik dah faham, barulah adik boleh cari apa yang diberikan ya. Apa yang diberikan ialah ada 84 buah sangkar ayam. Setiap sangkar ada 8 ekor ayam. Agih sama banyak ke 7 buah pasar. So dicari bilangan ayam yang dihantar ke setiap pasar. Jadi kalau kita nak lukis gambar rajah, dia beginilah. Nampak tak? Okey, 84 sangkar tu nanti didarab dengan 8 ekor ayam. Okey, 84 tu darab dengan 8 lah. Sebab ada 84 sangkar. Lepas tu dia nak agih kepada 7 pasar. Pasar 1. Sehinggalah pasar yang ke-7. Jadi nak tahu satu pasar ni. Ya, satu pasar ni ada berapa ekor ayam yang dihantar ya, satu pasar ni. Itu sebenarnya soalan yang dia minta. Okey. So, tengok pula apakah ayat matematiknya. Okay, ayat matematiknya macam ni lah. 84 darab dengan 8. Lepas tu bahagi dengan 7. Okey. Jadi cara dia adik cikgu ringkaskan dalam bentuk lazim. Macam biasalah adik tengok yang 4 darab 8. 84 darab 8 tadi. Tengok sefil 8. 4 darab 8 32. 2 3. Lepas tu 8 darab 8 16 tambah 3. 8 darab 8 64. 8 darab 8 64 tambah 3 jadilah 672. Lepas tu dia nak suruh bahagi pula. Lepas kita dah darab, kita akan bahagi. Bagilah 672 bahagi dengan 7. Nampak ni 7 kan? So tengok survey 7. Apa dia 67 ada tak? Tak ada. Yang ada adalah 63. So 7 darab 9 63. Lepas tu kita tolak 7 darab 3 4. Bawa turun kawan sebelah jadi 42. So 42 bahagi 7 berapa? 6. So 7 darab 6 42 habislah. So, jadi setiap pasar ada berapa? 96 ekor ayam. Itulah ceritanya, jawapannya. Jadi, bilang ayam dihantar ke setiap pasar ialah 96 ekor ayam. Mudah kan? Faham? Bagus. Okey. Okey adik-adik, kita lihat pula soalan seterusnya iaitu soalan nombor 6. Okey, 3 buah mesin digunakan untuk mencetak 7,350 risalah ya. Okey, maknanya mesin fotostat lah. Setiap mesin dapat mencetak bilangan risalah yang sama banyak. Setiap mesin maknanya satu mesin ya. Risalah yang sama banyak ya. Berapakah risalah yang dapat dicetak oleh 10 buah mesin cetak yang sama? Maknanya tadi dia kata 3 buah untuk 7,350. Lepas tu dia minta 10 pula. Jadi macam mana caranya? Senang je adik-adik. Mula-mula adik kena dapatkan satu dulu. Satu mesin dapat berapa. Jadi kalau kita nak terangkan dalam bentuk gambar rajah. Okey, mula-mula kita tengok dulu. Diberi 3 buah mesin mencetak 7,350 risalah. Lepas tu dicari. Kalau kita tunjuk dalam bentuk gambar kotak-kotak ni ya, kotak-kotak ni macam mana bilangan risalah dicetak oleh 10 buah mesin. Jadi adik nampak kan maknanya yang warna hijau tu maknanya untuk 3 buah mesin. Ni mesin pertama, mesin kedua dan mesin ketiga. Sekarang soalan minta untuk 10 mesin. Jadi sebelum kita nak tahu 10 mesin, kita kena cari satu mesin dulu. Berapa satu mesin ni?
boleh cetak. Okey, faham tak adik-adik? Okey, bila dah dapat tu senanglah. Jadi macam mana? Kita kena bahagi dulu, lepas tu baru kita darab. Itulah yang melibatkan operasi gabung, operasi bergabung, darab dan bahagi. Okey. Jadi ayat matematiknya macam ni. 7,350 bahagi dengan 3 dulu. Lepas tu kita darab 10. Okey, jadi kita boleh buatlah bentuk lazim ya. Kita buat bentuk lazim bahagi 7,000 ya, 7,350 bahagi dengan 3. Maknanya adik kena tahulah CV 3. Kalau tak tahu, cikgu tuliskan ni CV 3. 3, 6, 9, 12, 15. Kita buat sikit dulu lah. 2, 3, 4, 5. Okey. Ni CV 3. Okey, so 7 bagi 3 ada tak adik-adik? Tak ada, kita ambil 6. So, ambil 6 lah. 6 bagi 3, maknanya jawapannya 2. Okey, 2. Lepas tu kita tolak. 7 tolak 6, 1. Lepas tu bawa turun. Jadilah 13. Lepas tu 13 bagi 3 ada tak 13? Tak ada, kita akan ambil 12. Okey, 12 bagi 3 jawapannya 4. Okey, lepas tu kita tolak lah. 3 tolak 2, 1. Bawa turun 5. 15 bagi 3 ada. 15 bagi 3 adalah 5. So, letak jawapannya 5. 15. Okey, habis tak ada baki. Dan bila sifar ni, maknanya jawapan atas pun sifar. Jadi dapatlah 2,450. Tapi belum selesai. Kita kena darab pula dengan 10. So, 2,450 darab dengan 10. Takkan dia tak ingat ya cara yang mudah? Kita cuma tambah sifar di depan. Okey, so 2,450. Tulis balik nombor ni. Kan lepas tu darab, tambah je sifar di depan. Jadi apa jawapan dia? Ya, dapatlah jawapannya 24,500. Samalah. Kan? Jadi bilangan risalah yang dicetak oleh 10 buah mesin ialah 24,500 keping. Okey, itu sajalah penyelesaiannya. Diharapkan adik-adik boleh faham ya. Okey, nanti cuba untuk jawab soalan latihan yang cikgu akan berikan. Okey. Okey, itu saja adik-adik daripada cikgu ya, kelas cikgu pada hari ini. Semoga apa yang cikgu ajar sebentar tadi adik-adik faham dan mendapat manfaat daripada apa yang telah cikgu terangkan. Sekiranya adik-adik masih belum faham, boleh tengok semula video ini, dan sekiranya ada apa-apa kemusykilan, soalan yang hendak ditanya, bolehlah tulis di ruangan komen. Sekiranya ada masa, cikgu akan lawat dan cikgu akan cuba jawab soalan-soalan adik. Okey. Dan adik-adik, jangan lupa ya tekan butang loceng untuk mendapat notifikasi video cikgu seterusnya. Okey, dan jangan lupa untuk tekan butang subscribe sebagai tanda sokongan kepada cikgu untuk menghasilkan video-video yang lebih menarik dan lebih kebabung. Okey, itu sahaja daripada cikgu. Sekian, jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye.